Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Memuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan sedikit tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk hidup dalam keadaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang betul-betul takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan tegahannya. Mudah-mudahan pengakhiran kehidupan kita husnul khatimah, pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baik keadaan, dalam keadaan kita beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah, insya-Allah biiznillah. Mudah-mudahan itu rezeki kita. Baik, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita berkenaan dengan huraian hadis baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan geoeskatologi, iaitu jejak lokasi dan kronologi, berkenaan dengan hadis-hadis yang memberi gambaran kepada akhir zaman. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bahagian yang kedua dalam buku ini, iaitu membicarakan berkenaan dengan tanah Rom, yang kita dah sebut sebelum ni bahawasanya Rom ini dia adalah satu nama, satu bangsa yang cukup hebat kalau kita tengok dalam sejarah. Dan Rom ini dia merupakan satu tamadun yang cukup hebat sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, kita tahu, kita dah sebut bahawasanya Rom ini diboleh pecah pula kepada dua, Rom Timur dengan Rom Barat. Dan seperti mana yang kita tahu bahawasanya tanah Rom ini juga menjadi perbahasan sempadan, dan di antaranya selepas daripada ni kita akan tengok Rom ini juga dia termasuk di dalamnya berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan Syam, tanah Syam, berkenaan dengan Baitul Maqdis itu sendiri. Dia duduk dalam bahagian orang panggil Rom itu sendiri. Dan nanti kita akan pergi hadis-hadis yang lebih banyak yang menceritakan tentang satu demi satu berkenaan dengan Damsyik, berkenaan dengan tempat-tempat yang berada di bawah orang panggil Rom itu sendiri. Baik, tamanya kita nak sambung yang kita dah berhenti pada hari itu.
Hadis yang kita bacakan sebelum ni berkenaan dengan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, kamu akan berdamai dengan bangsa Rom, iaitu orang Islam ni dia akan berdamai dengan bangsa Rom. Kita orang Islam pernah berlawan dengan bangsa Rom, dan Nabi sebut di antara Nabi SAW sendiri pernah berlawan dengan bangsa Rom, di antaranya peperangan terakhir, iaitu peperangan Tabuk. Dan Nabi SAW sebut kamu akan berdamai dengan bangsa Rom untuk berhadapan dengan musuh kamu dan musuh mereka bersama. Mana kata kita berpakat dengan Rom untuk lawan musuh yang sama, maka kamu akan menang. Nabi kata kita akan menang bila kita berpakat dengan Rom lawan musuh yang sama, kita akan menang dan mendapat ghanimah dan selamat. Dan Nabi sebut kemudian apabila kamu pulang daripada peperangan hingga sampai ke kawasan tanah tinggi yang subur, seorang Kristian dia mengangkat salib lalu dia berkata salib telah menang. Maka seorang Islam menjadi marah lalu membunuhnya. Maka pada saat itu telerailah perdamaian di antara Islam dengan Rom, dan kedua-duanya bersiap sedia untuk berperang. Ini kita dah sebut hadis ni sebelum daripada ni. Nak sebutnya apa? Dalam kaedah Nabi SAW sebut ni Nabi sebut future. Waktu Nabi sebut 1400 tahun lalu ni ke depan. Mana kata dalam masa yang sama untuk menjatuhkan musuh yang sama kita boleh berpakat, walaupun bukan dengan orang Islam, tetapi dalam masa yang sama walaupun berpakat, tak mustahil pada masa akan datang kita akan berperang juga dengan mereka, walaupun dulunya kita pernah berpakat. Baik tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, kita tengok bab ni kita kena tengok big view. Kita jangan tengok skop yang kecil, dan kita kena tengok peta-peta yang dibuat tentang apa? Pemetaan dunia Islam baru, pemetaan bagaimana musuh Islam ni dia buat peta Islam ni, dia create, dia nak bagi jadi macam mana. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok Palestin yang asalnya tanah dia cukup besar, tapi bila dibuat pemetaan baru, kuih sempit, kuih kecil, dan sekarang ni pun tengah berjalan lagi, kuih nak kecil lagi sekarang ni. Dan kita pun mengimani apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW yang Baitul Maqdis, bahasa yang, kalau bahasa yang paling orang panggil tepat kita nak panggil, yang kita nak pertahankan sangat ni, bukan Gaza, bukan, kalau orang Arab dia sebut Al-Quds, tapi hak bahasa betulnya adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang disebut oleh baginda Nabi SAW, lafaz tu Baitul Maqdis. Gaza ni betul lah, ni peta yang ada hari ni. Al-Quds ni orang Arab dia guna Al-Quds, tapi bahasa yang kita duk guna ni Baitul Maqdis ni adalah satu term yang tepat yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung, kita nak tengok apa yang ditulis oleh pengarang kitab. Baik, dan view ni kita kena tengok sebenarnya. Kalau orang panggil apa, kalau ada papan putih ni, sebenarnya kita boleh cerita nanti bahagian Baitul Maqdis ni, kita boleh cerita bagaimana daripada 70 tahun yang lalu bagaimana Zionis merancang, dan apa yang dirancang tu dia berjalan mengikut plan yang dirancang. Sebab tu kenapa hari ni orang pelik bila berlakunya Taufan Al-Aqsa, kenapa orang sebut, kenapa Palestin serang dulu? Sebab apa Palestin serang dulu? Bukan Israel yang serang dulu. Tiba-tiba saja terus Hamas dengan Brigade Al-Qassam dia serang. Antara salah satu punca sebabnya kerana apa? Kerana umat Islam ni kalau tak perang dia lalai. Bukan kata Palestin saja, tapi dunia itu sendiri. Kita tidur, ni pun duk tidur ni. Baik, kita tengok tanah Rom ni tuan-tuan kena bagi dia. Sebelum ni kita sebut pasal Semenanjung Arab. Semenanjung Arab ni dia cerita dah lepas pada tu dah.
Cerita orang panggil apa berkenaan dengan Dajjal. Zaman Dajjal nak main nanti, nak masuk Madinah tak boleh apa semua ni. Tapi ni nak cerita sebelum tu. Baik, mengikut bahasa syarak yang hanya mengenali Rom Timur ketika itu, boleh jadi Rom yang dimaksudkan adalah pewaris Rom Timur yang mana hari ini berpusat di Rusia. Dari sudut realiti, Rom Timur yang menganut fahaman Kristian Ortodok lebih terbuka dengan Islam berbanding Kristian Katolik di Rom maupun Kristian Protestan di Eropah Barat dan US. Bahkan kuasa politik US lebih cenderung kepada ideologi evangelisme yang menyokong penubuhan negara haram Israel dan cita-cita Israel Raya. Tentang Israel Raya ni saya nak suruh tuan-tuan balik nanti buka Google, tulis apa benda menentang Israel Raya ni. Apa nak sambut raya lagu mana? Ini antara big plan mereka, Israel Raya ini. Antaranya kita kena tahu Israel Raya ni satu plan yang cukup dahsyat. Kalau kita baca, kenapa semua ini dia ada dokumen, dan semua benda ni dia ada dokumen. Sebab tu kena ingat, kalau tuan-tuan ikutkan perjanjian-perjanjian yang diadakan 70 tahun yang lalu berkenaan dengan apa yang mereka nak buat kepada Baitul Maqdis ini, dengan Balfournya apa perjanjian macam-macam ni, semua ni dia ada timeline dia ada garis masa yang mereka rancang. Dan kalau kita perhatikan apa yang mereka buat ni benar dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, yang mana Baitul Maqdis ni dia akan hancur, Baitul Maqdis ni dia akan musnah, dia akan hancur. Dan sebab tu kita pun tak tahu berasa baru-baru ni dalam parlimen menteri kita pun pasal dia tak apa nak baca kot, yang dia tengah usaha untuk bawa orang bagi apa rakyat Gaza itu pergi pindah di Sinai. Ni semua plan, plan untuk orang bagi apa memudahkan Israel jayakan cita-cita Israel Raya. Tak tahulah mereka baca ke tak baca ke, kita tak tahu. Tapi duk berasa-berasa macam tu lah, nak kata lebih-lebih betul lah. Baik, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, cita-cita Israel Raya ni saya suruh tuan-tuan balik ni buka Google cari. Nanti kita cerita balik. Baik, dari sudut politik pula, Rusia bersaing dengan Barat dalam melebar luaskan hegemoni masing-masing. Sebelum tu kita tengok bila berlakunya Taufan Al-Aqsa, apa reaction apa panggil Rusia. Rusia tidak bersama dengan Israel, betul tak? Rusia dia tak bersama dengan Israel, tetapi Rusia dia mengambil orang panggil apa, satu pendekatan yang dia ni, biasalah kita tahu Rusia ni musuh besar dia adalah US itu sendiri, Amerika tu sendiri. Jadi sebab tu bila kita sebut hadis yang kita tengok yang Nabi SAW sebut ni, dia benda tak mustahil, kita tak setuju pun. Contoh macam hari ni, contoh saya nak sebut hari ni, bila mana hari ni kita tengok bila Israel kena serang hari ni, sampai hari ni negara-negara Islam yang duk ada keliling tu duk buat apa? Saya kawan saya orang panggil apa, masa duk bincang isu ni, dia kata apa, negara-negara Islam ni duk buat babi apa ni, tak bangun, tak buat ni, duk sengak je. Tapi Yaman ni dia yang melancarkan roket peluru berpandu ni, yang rancang ni, yang duk nak tembak ni siapa? Houthi ni apa? Syiah. Baik, dalam bab ni dia bergaduh. Kami orang panggil ada dalam satu grup ni, belajar dulu duk belajar Yaman, bukan bergaduh, berbahas. Ya, Houthi ni kena ingat, Syiah Houthi ni dia merosakkan Yaman. Kita tak setuju dia rosakkan Yaman, tapi dalam bab dia serang Israel kita setuju.
Tapi bukan kita setuju, macam mana nak sebut, bukan kita setuju dengan apa pembawaan Syiah Houthi, tak. Tapi tindakan yang dia ambil membantu orang-orang Islam di Gaza, dia tembak walaupun roket dia dipintas oleh Jordan, dipintas oleh Saudi itu sendiri. Tapi sekurang-kurangnya kalau adalah orang kata berlakon ke tak berlakon, Houthi ni berlakon je, dia temberang je, wayang je, tak apalah berlakon tak berlakon pun, paling-paling kurang dia bunyi juga suara daripada negara-negara Islam hak lain semua. Bahasa kasar lagu tu, dia buat babi apa, duk sengap apa. Dan negara Islam ni keliling tu semua. Tapi itulah, kita ni pula, kita bukan nak orang panggil apa, menyokong, tapi kita hanya melihat daripada big view, daripada orang panggil apa, pandangan yang luas. Kita nak tengok apa nak jadi, kita nak jangkau, kita tak boleh. Paling-paling tidak ialah biarlah kata ada yang kata apa, yang kapal Israel, orang Yaman sekat, Houthi sekat dan sebagainya apa. Dan isu tu ada kata itu hanya demonstrasi lah, itu hanya berlakon lah apa. Pun bagaimanapun kan, kita tengok Brigade Al-Qassam pun melalui juru cakap dia pun berterima kasih kerana kurang-kurang ada juga suara yang membunyi. Walaupun kita tak setuju pun, jangan duk kata kita setuju Houthi tolong apa, tolong orang panggil apa, Gaza ni, kita setuju dengan apa yang semua dia buat, dah. Tapi dalam situasi ini ya. Begitu juga hari ni kalau kita baca orang panggil apa ni, maaf lah saya nak sebut, kadang-kadang orang tak setuju, kadang orang bantai saya, tapi ikutlah apa nak bantai ke tak bantai, tapi saya nak sebut kan. Bukan kata itulah tak sebut pun payah, orang akan kata isu. Kalau tuan-tuan baca bagaimana musuh melagakan umat Islam dengan apa, dengan satu perkara yang kita duk sebut hari ni, duk berlawan tu apa, Sunni lah, Sunnah lah, Aswaja lah, Wahabiyah lah, Salafiyah. Sebenarnya dia ada dalam plan bagaimana musuh Islam nak merosakkan umat Islam tu sendiri. Dia plan tau. Ya betul lah kita bahas dari sudut ilmiah tu tak ada masalah, itu satu sudut yang lain. Tapi big plan dia adalah dia nak melemahkan umat Islam. Sehingga hari ni saya sebut, sehingga hari ni saya terkilan. Sebab apa? Hari ni bila mana Hamas, Brigade Al-Qassam serang Israel, ada daripada kalangan agamawan tak setuju, bunyi suara pun tak. Sebab apa? Telah dimainkan di antara dunia ni, yang bahasanya gerakan Hamas ini adalah gerakan Wahabiyah. Dia main isu tu sehingga mana gerakan yang ustaz-ustaz ni dia nak sokong Hamas, dia takut makan diri. Dia punya duk lawan Wahabi, tiba-tiba ni Hamas, dia sengap, dia tak sokong. Ada, bukan tak ada, ni saya nak sebut ni ada, tak semua tapi ada. Ni nak sebutnya apa, dia kadang-kadang tak matang, sehingga mana saya bimbang, takut-takut last sekali dia bersetuju dengan negara haram Israel. Ni wa na'udzubillah min zalik, kita takut. Sebab apa? Kita tengok, ya orang Islam ni dia tak merancang tau, tapi musuh ni dia merancang. Dia merancang, dia ada big plan, dia punya timeline, dia nak pergi ke mana. Orang Islam tak ada, kita pun tak ada, tidak. Ngangor kita. Kan? Kita tak ada. Tapi mereka merancang. Dan perkara ini kalau tuan-tuan tengok kepada sejarah, bagaimana Turki Osmaniyah jatuh, dia menggunakan isu-isu pelagar umat Islam dengan ni. Tuan-tuan bacalah bagaimana Syarif Hussein buat. Kan? Timbulkan isu-isu sedemikian, memperlagakan umat Islam dengan isu-isu yang tak sepatutnya. Benda-benda khilaf. Benda yang yalah, kalau orang sebut, kalau saya sebut je ni, kawan-kawan akan bantai. Kan? Tapi tak apalah. Tapi itulah dia punya plan dia. Kan? Bukan dari sudut ilmiah tu satu bab. Tapi ini dari sudut view yang besar, inilah plan mereka melaga-lagakan umat Islam sehingga mana kita lalai dan mereka masuk jauh. Benda ni dah terbukti ketika mana kejatuhan Turki Osmaniyah. Dan hari ni dicuba ulang balik dengan dia buat pemetaan baru Islam. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan baca buku Tuan Guru Haji Abdul Adi Awang, Presiden PAN tulis tentang peta
pemetaan baru Islam itu. Bagaimana musuh ni dibuat peta baru untuk orang Islam. Peta baru ni tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana yang Palestin tu, yang kuih duk kecil, dia akan lagi kecil. Dia akan buat ni cita-cita Israel Raya ni kan. Dia kalau bahasa mudah sebut Gaza ni dia akan musnahkan, dia akan musnah dalam peperangan, dan dia akan bangunkan Israel Raya, dan selepas itu Madinah akan runtuh. Dan tuan-tuan kalau tengok hari ni orang duk pergi melancong, ada kan orang duk buat pergi melancong ke Palestin, ke apa semua tu, dan tuan-tuan boleh buka orang panggil Kuil Sulaiman dan Solomon Temple. Dia bawa ke arah tu. Lalu ni tuan-tuan buka internet, tuan-tuan boleh tengok dia dah ada dah. Pergi sana dia akan tunjuk inilah Solomon Temple, Solomon Temple. Dia nak membina doktrin pemikiran agar umat Islam sendiri terperdaya dengan perkara-perkara tersebut. Dan dia ada dia punya plan. Baik. Nanti tuan-tuan tengok. Baik. Di sudut politik, Rusia bersaing dengan Barat dalam melebar luaskan hegemoni masing-masing. Sekiranya difokuskan musuh utama umat Islam adalah Zionis, maka kecenderungan untuk umat Islam bersama dengan Rusia adalah lebih besar berbanding US dan Eropah, kerana Zionis merupakan sekutu utama Barat. Kena ingat tuan-tuan, Barat, US apa semua ni mereka Kristian. Israel ini Yahudi. Kristian dengan Yahudi ni tak masuk tau. Dia tak ngam. Tapi kenapa lawan dengan umat Islam di Palestin ni dia masuk? Sebab tu ada yang disebut Kristian ni adalah Kristian Zionis. Ini bacaan. Mereka ni adalah Kristian Zionis. Sebab tu kalau kita tengok Rusia ni Kristian Ortodok. Ortodok ni dia lebih terbuka. Sebab tu kalau kita tengok dia boleh masuk dengan Islam. Tapi kod mana pun saya sebut, macam kita sebut tadi, kod mana pun kalau hari ni kita boleh ni dengan Rusia tapi ke depan kalau berlawan dengan Rusia balik tak jadi orang panggil apa, satu benda yang janggal. Sebab apa? Nabi dah pernah sebut. Baik. Boleh jadi juga ia bermaksud kedua-dua Rom Timur dan Barat bersatu atas nama agama. Ini kerana keduanya sangat menentang ajaran Protestan yang kini sudah berevolusi kepada evangelis. Evangelis ni Kristian yang ekstrim. Protestan pun dia agak ganas. Baik, Vatikan dan Moskow menolak pengiktirafan evangelikalis terhadap perjuangan Zionis. Tidak mustahil mereka boleh bersatu atas titik tersebut sebagaimana mereka pernah bersatu dalam siri peperangan salib menentang Islam. Tuan-tuan kena balik tengok balik perang salib. Dia ada rentetan dia. Dia ada rentetan dia. Dan kena ingat hari ni kenapa sampai hari ni Israel tak berhenti serang Gaza, terutamanya dia akan bunuh. Dia hari ni 2-3 hari lepas dia bom hospital dan sebagainya. Dia akan bunuh budak-budak, dia akan bunuh wanita. Kenapa? Dia bukan nak bunuh, nak bagi hancur semata-mata, tapi dia nak bunuh generasi. Supaya apa? Tak ada generasi dah yang nak. Dan ini memudahkan cita-cita mereka. Kenapa hari ini masih ada orang-orang yang berfikir yang orang panggil apa, politik di Palestin tu samalah. Kita kena tengok juga Hamas, cara Hamas, ni cara macam-macam. Tapi saya nak sebutnya apa, masih lagi ada hari ni generasi yang fikir bagaimana nak serang, nak pertahankan bumi Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi Israel dia terpaksa membunuh generasi. Untuk ke depan ini tak ada dah manusia-manusia yang nak lawan dengan mereka. Baik. Jadi nak sebutnya apa, Kristian dia boleh duduk dengan Zionis, dengan Israel, Yahudi ini kerana nak serang umat Islam. Dia boleh duduk sekali. Dan seperti mana mereka juga pernah bersatu ketika mana peperangan salib. Baik, walau bagaimanapun hadis tersebut turut menyatakan bahawa Islam bakal berperang dengan Rom kembali. Bermakna pakatan Islam dengan Rom tidak akan bertahan lama. Selepas musuh berjaya menewaskan musuh,
dalam satu siri peperangan, Rom dan Islam akan kembali berperang. Ini kerana masing-masing memiliki matlamat agama tersendiri dan tergabung hanya atas tujuan menewaskan musuh bersama. Sebutnya apa? Hadis yang Nabi SAW sebut, mungkin kita boleh berpakat untuk lawan musuh yang sama, tapi tak, orang panggil apa, ke depan ini tak mustahil dia apa, walaupun kita berpakat, kita akan berperang bersama-sama. Kerana apa? Kerana masing-masing ada agenda agama masing-masing. Masing-masing ada agenda agama masing-masing. Baik. Dalam hadis di atas diterangkan punca berlaku perbalahan antara Islam dan Rom adalah kerana seorang lelaki yang mengangkat salib. Situasi ini mungkin juga berlaku kerana provokasi terancang oleh musuh yang tidak suka dengan gabungan tersebut. Mereka menugaskan seseorang lelaki menyamar sebagai tentera Rom, kemudian bertindak mengangkat salib di hadapan orang Islam supaya orang Islam marah terhadap orang Rom lalu berperang bersama. Ini orang panggil apa, benda yang tak mustahil juga. Kerana apa? Dalam peperangan ini dia ada macam-macam strategi, dan ada strategi dari dalam dan ada strategi dari luar. Dan musuh yang sama dia pandai ambil kesempatan. Mungkin Islam dengan Rom ni walaupun dah menang lawan musuh yang sama, dia tak bergaduh, tapi dia ada upahan daripada luar untuk apa? Untuk angkat salib ni, untuk menimbulkan provokasi, marah, menimbulkan kemarahan orang Islam dan mula cetuskan peperangan di antara Islam dengan Rom. Ini benda yang tak mustahil, boleh berlaku sedemikian. Baik, Yahudi sememangnya pakar di dalam strategi jahat seperti ini. Seperti mana kita sebut, Rom yang kita maksudkan tadi adalah Kristian. Barangkali kita boleh pakat dengan Kristian Ortodok ni. Tapi dalam masa yang sama, Yahudi dia pandai strategi dia. Perkara sama pernah dilakukan oleh mereka ketika pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Talhah bin Ubaidillah, Zubair al-Awwam dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Pada awalnya kumpulan yang diketuai Talhah, Zubair dan Aisyah radhiyallahu taala anhum tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali sehingga hampir-hampir mencetuskan peperangan. Namun selepas diadakan rundingan dan dialog, kedua kumpulan ini bersetuju untuk berdamai. Sebab tu kalau kita bukan nak cerita pasal sejarah semata-mata, tetapi inilah perkara yang kita kena ambil pengajaran. Kerana apa? Kerana dengan pengajaran ini kita boleh berhati-hati bagaimana kita nak berhadapan dengan kelicikan musuh-musuh Islam itu sendiri. Baik, walau bagaimanapun, penentang yang diketuai oleh Yahudi, Abdullah bin Sabah, telah melakukan provokasi ketika dua kumpulan ini bertemu di Basrah bagi memeterai perdamaian. Provokasi yang dilakukan adalah dengan menugaskan beberapa orang menyusup masuk ke kumpulan Sayyidina Ali dan kumpulan Sayyidina Talhah, lalu melancarkan serangan sesama sendiri. Hal ini menyebabkan pemimpin kedua kumpulan ini menganggap satu sama lain sebagai penipu dan tidak jujur dalam janji perdamaian. Lalu tercetuslah apa yang dinamakan sebagai Perang Jamal tahun 36 Hijrah. Ini benda sejarah yang pernah pun berlaku. Dan sebab itulah kita ambil pengajaran, dan benda ni tak mustahil. Dan benda ni, perkara ni adalah tidak mustahil. Dan saya nak ingat kepada tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga kita di Malaysia ini. Walaupun kalau nak kata kena mengena kita dengan orang yang berperang di Palestin ni amatlah jauh, dia hanyalah saudara seakidah kita. Dalam akidah ni tunjangnya kuat. Cuma kita juga musuh ada rancangan strategi bagaimana nak melemahkan kita. Sepatutnya kita seakidah ini, kita punya kekuatan itu lebih dahsyat. Sepatutnya umat Islam ni kekuatan dia lebih dahsyat. Kenapa? Kerana kekuatan akidah. Tapi kenapa kita walaupun ada kekuatan akidah, tapi hari ni kita tak kuat nak lawan dengan Israel? Sedangkan Israel celah gigi je kalau ikutkan. Betul tak? Israel ni celah gigi je.
Dia tak ada negara, dia pulun rampas Palestin nak buat negara. Sikit saja dia kalau nak dibandingkan dengan orang Islam. Tapi sebab apa orang Islam hak ramai ni tak boleh. Tak boleh. Kalau semua orang Islam ni sepakat, lama dah habis dah Israel ni. Tapi kerana apa? Kerana musuh juga ada perancangan bagaimana dia melalaikan kita orang Islam yang ada di serata dunia. Kita tak terlepas, dan kita tak terlepas. Hari ni kita tengok generasi orang-orang muda kita, hak ni yang kita perlu sedarkan mereka. Dan generasi anak-anak muda hari ni dia banyak yang dalam keadaan dia tak ambil berat dah. Dia leka dah dengan tipu daya dunia hari ni. Dan dia tak ambil tahu dah. Bukan kata dia, kita pun lebih kurang je. Kan kita ni kalau suruh cerita pasal Palestin tu sendiri pun nganga dah kita. Saya cadangkan kalau boleh masjid anjurkan satu daurah cerita pasal Palestin, cerita pasal geografi Palestin, cerita apa sejarah Palestin, kenapa Palestin ni menjadi tumpuan. Dan kita buat daurah Baitul Maqdis ataupun daurah Al-Quds, cerita balik baru bagi kita faham. Lah kita tak faham pun. Lah ni umat Islam dia jadi jauh dengan Baitul Maqdis ni kerana apa? Kerana hari ni umat Islam kalau pergi menunaikan, kena ingat Baitul Maqdis ni tanah haram, tanah yang hebat ni dalam Islam ni nombor 3. Pertama Makkah, kedua Madinah, ketiga Baitul Maqdis. Tapi nak sebutnya apa hari ni kerana apa? Jiwa Baitul Maqdis ni jauh dengan umat Islam. Antaranya kerana kita hari ni pun kalau pergi menunaikan umrah, kita pergi ke Mekah, naknya umrah ni pergi Mekah aja, tak payah pergi Madinah pun tak apa. Tapi package kita buat pergi Mekah, pergi Madinah, balik. Dan kita kurang diterapkan dengan apa? Dengan Baitul Maqdis. Kecintaan kita kepada Baitul Maqdis, tanah tumpah, akidah kita, kiblat kita tak ada hari ni. Dan hari ni boleh kata kita ni tak tahulah sejarah Palestin pun kita tak tahu. Kalau orang tanya kita pun kita tak boleh nak jawab. Kalau kita tanya apa yang orang Israel nak sangat Baitul Maqdis tu, pasal apa? Awak yang dia nak sangat ada apa orang tu? Ada apa tuan-tuan? Hak dia nak sangat tu. Kenapa dia doktrin nak bina Haikal Sulaiman pula? Dan dia nak jadikan benda tu tempat pelancongan. Hari ni kita duk tengok dah view replika dia apa semua ni. Kita pun terpedaya lah, seronok lah pergi jalan-jalan, tapi tak ada knowledge yang sebenar. Sebab tu nak sebutnya apa ni, benda yang Nabi sebut ni, kita akan dalam bab peperangan, dalam bab kita nak sebut tanah Rom ni. Kalau kita sebut view yang besar, kita sebut dah Rom ni timur dengan barat dia pecah dua. Tapi kita tak boleh nak kenal pasti yang betul-betul Rom ni Nabi sebut, yang Nabi maksud ni apa, belah mana. Tapi hakikatnya Nabi sebut. Dengan Rom ni kita boleh bersatu lawan musuh yang sama. Maka ulama bahas dengan melihat view macam mana, membaca. Sebab tu dia kena tengok big view, kena tengok bacaan yang menyeluruh. Dan sebab tu lah kita tengok banyak yang kita sebut teori konspirasi. Banyak teori-teori konspirasi, lepas ni nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa. Teori, tapi nak jadi tak jadi itu tak tahu. Dan kita pun kalau kita belajar hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan fitan, berkenaan dengan akhir zaman, kita pun boleh cerita teori tu nak pergi ke mana. Cuma dari sudut peperangan strategi kita tak dapat baca. Cuma kita boleh baca apa dokumen-dokumen yang telah digazet. US dia gazet. Lepas tu kita tengok Donald Trump, tuan-tuan ingat tak zaman Donald Trump jadi presiden US, apa dia buat? Dan dia kata nak ubah ibu negara apa? Tel Aviv ke Jerusalem tu. Tu dalam semua dalam perancangan tu. Bukan saja-saja. Dan dia ada perkara-perkara yang tengah doktrin kan, nak ke arah cita-cita.
Mereka berpakat dan sebagainya. Sebab tu nak sebutnya apa? Sebab tu pengarang datangkan kepada kita bagaimana tercetusnya peperangan Jamal, maka dia boleh jadi. Dan kita boleh berpakat dengan Rom lawan musuh yang sama, dan bila dah menang kita boleh berperang pula dengan Rom, dan ianya tidak mustahil. Nah, begitulah bacaan ni nak sebutnya. Inilah, kalau bahasa mudah, inilah siasah, inilah politik. Ada hari kita berpakat, ada hari kita berperang. Kerana kita Islam, ada agenda Islam kita. Macam saya sebut tadilah, negara-negara Islam hak lain semua sengat sunyi kan? Houthi serang. Houthi ni Syiah kan? Kalau saya duk kata bagus Houthi Syiah, tuan-tuan nak kata saya Syiah? Tak iman tukang Syiah, dia Syiah kan? Macam tu lah kita punya, kadang-kadang otak kita sempit, Syiah pula kita. Letih sana, letih. Ni kita sokong Hamas, Brigade Al-Qassam. Kenapa? Tak ada hak berani nak lawan Israel. Ni kan kumpulan ni, nama apa pun tak apalah, tapi kumpulan ni berani tahankan umat Islam, lawan. Doktrin yang duk mengikut luar ni, Hamas ini gerakan Wahabiyah. Ustaz Imam Wahabi pula. Letih kalau duk main macam tu. Kita kadang-kadang terperangkap dengan mainan musuh. Kita tak tahu perkara yang usul yang sebenar tu apa. Nak sebutnya apa? Nak syadid tu jangan syadid sangat. Baca sama dengan gambaran yang luas. Sebab tu hari tu kita tengok bila Tuan Guru Presiden kita pergi ke multaqa di Iran, semua orang kata ni semua Syiah, Tok Guru pun Syiah dah. Letih lah gitu. Ada benda kita boleh bertahalluf, berta'awun, tapi ada benda kita tak setuju. Betul nak suruh apa? Kita jangan terperangkap dengan mainan musuh. Tapi kebanyakannya kita jadi terperangkap dengan mainan musuh. Kita termasuk. Letih macam ni, letih. Sebab tu kena tengok. Sebab apa? Ini semua dalam plan, dalam perancangan mereka. Tuan-tuan kena tengok balik sejarah. Sebab tu saya sebut ni, Ustaz Marwan Ibn Syukrimun ni dia masuk tentang perang Jamal ni, dia nak bagi gambar benda ni tak mustahil berlaku. Tak mustahil. Dan bagaimana pencetusan berlakunya, pasal orang panggil apa, perlawanan yang menjatuhkan Turki Osmaniyah itu sendiri datang daripada orang Islam tu sendiri. Dia bergaduh sama-sama. Bagaimana terbentuknya. Sebelum ni kita dah sebut Semenanjung Arab, sebelum ni ada Hijaz, sebelum ni ada Najd, sebelum ni tak ada lagi. Bani Sa'ud ni baru lagi yang jadi apa, Kingdom Saudi Arabia ni Bani Sa'ud, dia pakai ada monarki ni baru lagi. Saudi ni baru lagi tuan-tuan baca balik Syarif Hussein macam mana dia buat, naik macam mana Bani Sa'ud. Semua ni pelaga, isu macam ni je. Mudah sangat kita orang Islam terperangkap dengan mainan musuh. Sebab tu kadang-kadang kita terkilan bila mana, ialah kita kena baca dari sudut politik. Benda ni benda dunia, benda siasah. Benda siasah. Boleh tengok dalam perjanjian apa, kisah Hilful Fudul. Bagaimana Nabi sendiri bela orang Yahudi. Tak bererti Nabi sokong Yahudi, tak. Tapi ikut situasi, keadaan tu. Bila mana menzalimi, zalim tu tak boleh. Orang Islam zalim Yahudi, ambil hak dia, mencuri, tak boleh. Bukan bermakna Nabi backup orang Yahudi. Dah tengok keadaan. Sebab tu tak mustahil kita bila berpakat dengan Rom. Kalau kita baca hari ni pakat dengan Rusia, Islam berpakat dengan Rusia, dah tak mustahil satu hari Islam boleh berperang balik dengan Rusia. Sebab masing-masing ada agenda agama masing-masing. Lepas tu kita ni, saya nak sebut tuan-tuan, tak tahulah kan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi, tuan-tuan ingat Arab Spring, peristiwa Arab Spring ya. Mesir sebelum naiknya Dr. Mursi syahid,
Kita tengok macam mana orang panggil Muammar Gaddafi, bagaimana Syria, bagaimana Yaman, Ali Abdullah Saleh, Arab Spring, semua Arab dia jadi ni. Kita dok berasa kita baca hadis yang orang Arab ni bangkit, oh pakai masa tu semua dok berasa ni. Tapi hak mana yang jatuh ni semua bukan orang yang nak menegakkan Islam. Kita pun waktu tu tertipu lah dengan Arab Spring ni. Tengok-tengok semua mainan je. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa tuan-tuan kena fikir? Sebab apa Libya? Sebab apa Yaman? Sebab apa Syria? Tuan-tuan kena tengok balik. Keliling ni adalah bagaimana sebelum ni kita tengok Iran pun hancur. Iraq pun hancur. Lebanon. Sebab apa kalau tuan-tuan tengok peta, kenapa dia ada strategi? Okey, ini fasa pertama negara-negara ni perlu dihancurkan. Fasa kedua negara-negara ni perlu dihancurkan. Dan Arab Spring termasuk dalam senarai-senarai yang dia nak merosakkan umat Islam supaya apa? Last kali ni cita-cita Israel Raya ni, last kali senangnya dia nak bertapak. Kan dulu tak boleh tuan-tuan. Dulu Lebanon tak boleh. Uish, berani Israel mampu lah, tak ada apa dah. Iraq dulu kita Saddam Hussein ni kita tahu lagu mana. Bukan orang yang ada cita-cita Islam pun. Ni semua ni kita tonton tengok. Ni sebab tu kita sebut ni pasal eskatologi. Geo ni tempat, lokasi. Kenapa musuh ni dia cukup strategik? Dia serang negara-negara yang mana dia lemahkan benda ni dulu, baru dia akan capai cita-cita dia. Dan ni dipanggil long war, dia panggil peperangan yang panjang. Sebab tu dia rekrut generasi dia. Dan musuh ni dia rekrut generasi dia. Kita pula generasi kita hari ni hancur. Kita tak rekrut. Kita hari ni alhamdulillah bolehlah duk berjuang, tapi metang nak tak ada lah, haram pun tak ada lah. Kita tak rekrut. Tambah hari ni semua pakat duk leka dengan sosial media, dengan dunia maya, dan kita tak rekrut. Tak berlaku pentarbihan, rekrut pada generasi-generasi kedatang. Tapi mereka rekrut. Waktu perang ni panjang, mereka generasi. Tuan-tuan tengok Israel punya, tuan-tuan pilih interview pun, mereka punya kepala sama je, doktrin dia sama je. Kita hari ni jenuh doktrin, nak orang bagi apa, nak lancarkan isu boykot. Jenuh letih doktrin ni. Isu boykot barang-barang Israel tak ada serupa tu je orang duk beli. Lemahnya kita dalam tu baru bab beli, bukan bab apa lagi. Tapi ni big plan mereka jalan semua saja. Ni kelemahan kita orang Islam ni, banyak kelemahan. Ni antara kelemahan kita. Ya, jadi tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nanti kita akan tengok lagi. Sebelum ni nanti kita akan masuk tentang tanah Syam. Nanti kita akan habis tentang hadis ni, kita akan cerita pasal tanah Syam, dan kita akan cerita pasal Baitul Maqdis itu sendiri. Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu setakat ni. Nanti pada masa akan datang kita akan sambung cerita berkenaan dengan jejak, lokasi dan kronologi berkenaan dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman ini. Jadi saya kira sekadar itu saja. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.